Assalamualaikum. Today we are going to interview the owner of Mak Pun's factory. So today we are going to ask the question. So the first question is, how and when does Mak Pun establish? Okay, Mak Pun ni ditubuhkan pada tahun 2000. Okay, dia started dekat rumah. Kita buat dekat rumah dulu dalam masa 2 tahun. Bermula 2 tahun dekat rumah dengan bermodalkan dengan nilai RM2,000 sahaja. Okay, started 2000, 2 tahun dekat rumah. Lepas 2 tahun tu baru kita menyewa dekat kedai. Okay, kita menyewa dekat rumah yang sama dekat kedai yang workshop sekarang. Itu kedai yang first tapi menyewa. Okay, Tahun 2000. So the next question is, what is the mission and vision for Mak Pun's? Okay, vision mission dia nak jadi yang terbaik. Memang kat Muar ni banyak kalangan yang buat mi Bandung. Okay, tapi kita nak antara yang level 1, top 1 ke atas sana daripada yang orang-orang lain punya. So how many people contribute to the capital? Hanya 2 orang, husband and wife. 2 orang je. Husband and wife saja. Okay. So what is Mak Pun's strength and weakness? Kekurangan kita nak dapatkan barang mentah. Kelebihan kekuatan tu kita membuat mi Bandung lain daripada orang lain. So what is the speciality of Mak Pun's product compared to others mi Bandung paste product? The speciality, the uniqueness of the product. Okay, kalau compare macam tadi saya cakap, Mak Pun punya mi Bandung kita ni kering. Lain basah. Yang lain basah. Tapi tak tahulah kalau jumpa yang lain. Tapi majoritinya kita punya yang kering. Tak macam orang lain punya dia jenis paste. Kita ni rempah. Okay. So for the packaging, what sizing is available here? Saiz 400 gram untuk satu paket. 400 gram only. Okay. So who is your company's target market? Target market Resto Island dia punya number 5. Dia pergi nombor 1 balik. Company target kita majoriti pergi pada restoran. Kita fokus kat restoran. Lepas tu baru kita pergi dekat orang bawah macam orang yang nak jual dalam jenis packaging. So how did you supply the mi Bandung paste to the customers? Okay, supply sebelum ni kita memang minta orang direct datang kat kita lah. Kita tak pernah pergi keluar semua. Kalau macam tahun yang awal-awal dulu, 2 tahun yang pertama tu memang kita pergi bawa keluar. Okay, lepas kita dah start menyewa, kita dah start semua, establish semua dah okay. Kita tunggu hanya orang datang walk in saja. Melainkan orang kos, hantar barang, so kita akan hantar. Macam tu. So then what is the average amount that Mak Pun supply to each of the customers? Oh, itu tak ada. Itu tak ada average, tak kisah. Berapa yang dia nak, itu yang kita bagi. Kan Mak Pun supply dekat restoran kan? So berapa banyak restoran yang Mak Pun supply mi Bandung paste ni? Okey, kalau nak kata banyak tu banyak juga. Tak terkira juga. Yang berdaftar tu ada dekat 100 lebih orang. 100 lebih. Yang betul-betul yang berdaftar. Yang macam ambil tapi saya tak tahu dia niaga apa. Tapi kadang saya dapat tahu dia detect. Macam okay, dia pun kedai makan tapi tak berdaftar dengan kami. Tu pun ramai juga. So if one restoran tu dalam masa sebulan berapa kali dia restock barang dia? Kalau kita cakap dia seminggu, kadang 3 kali dia ambil seminggu 3 kali atau 200 bungkus sekali dengan 3. Itu dalam masa 1 minggu. So kalau 1 month ada 4 week, so times kan lah. So how much quantity is sold for each month? So macam restock. How much quantity is sold for each month? Macam setiap bulan berapa banyak dia jual? Okay, dia jual untuk restoran ke daripada kami? Daripada soalan ni, restoran jual ke kami yang Mak Pun yang jual? Jual pada customer atau the whole? The whole. Okay, kuantiti semua tu hampir, kalau macam sekali kita masak ada 14 kuali, 1 kuali 80 lebih kurang lebih dekat 10,000 bungkus ada. 10,000 paket untuk mi Bandung sahaja. Mi Bandung sahaja. Okay. Who is the supplier of the raw materials? Raw material kita banyak orang yang ambil. Banyak sekali. Ada lebih dekat 20. Macam untuk material macam raw material macam bahan mentah udang, kita ada ramai. Kita tak adalah ambil stick 1 orang saja. Kadang ada macam kita ada ambil 5-6 orang jugalah. Kita tengok compare dia punya harga. Sebab harga barang mentah untuk udang dia naik turun.
So kadang kita dapat yang murah, kadang dapat yang mahal. So mungkin yang ni kita dah ambil beberapa lama, sekali yang ni dapat murah, so kita akan pick dulu. So dia tak akan stick seorang sahaja. So next is, does the demand for products increase during holiday season? Demand untuk musim perayaan ke musim cuti sekolah memang tinggi. Demand dia memang akan naik lebih tinggi daripada yang biasa. Kalau macam ni awak datang biasa, kalau awak datang musim perayaan cuti sekolah, mungkin awak kena tunggu beratur. So Mak Pun advertise macam mana produk dia? Advertise, okay, kita punya advertise macam iklan ke apa, kita tak banyak sebenarnya, kita tak buat pun. Banyak orang customer mulut ke mulut, Sama review lah. Oh. kita tak adalah nak suruh masukkan iklan sini ke macam ni, kita tak ada. So besides Mi Bandung Paste, what other products do you Kita ada produce? 7 jenis. Okay, ada macam-macam, nanti saya tunjuk awak satu-satu kat dalam. So kalau for price average, Semua RM7. RM7. so how much is the workforce available untuk tenaga kerja? Tenaga kerja, oh berapa? Kita kat sini ada dekat 10 orang termasuk part-time. How much raw materials are needed when Mak Pun makes 3 times production? Macam tahu. How much Mak Pun raw material needed. Okay, ni you nak tahu harga? Dia kata berapa banyak raw bahan materials, tu. bahan tu macam berapa material. kilo Kan. dalam 3 kali production. Okay, sekali kita hantar udang dekat 1 tan atau 2 tan 1 tan atau 2 tan. untuk 1 minggu punya masak. 1 minggu punya masak tu mungkin kalau you cerita pasal Bandung boleh dapat 3 kali saja. Tu saya cakap, wah macam tahu-tahu je ada 3 kali tu. Untuk tu. So 3 tan tu untuk 3 kali production. 2 tan. 2 tan Satu tan tu. 1 tan Okay. untuk 3 kali Untuk production. 3 kali production dalam masa 1 minggu. So biasa Masa kita 1 akan minggu. restock barang untuk Mi Bandung. Udang lah hari Isnin. Hari Isnin kita akan restock untuk mana. So kita akan masak Selasa, Rabu, Khamis macam tu 3 kali. So yang selebihnya tu kita akan masak rempah-rempah lain. So untuk packaging produk tu dibuat sendiri ke ataupun suruh syarikat luar? Kita suruh syarikat. Packaging kita. packaging. Self-made Kita buat sendiri semua. semua buat sendiri. Design semua buat sendiri. Plastik packaging. Plastik packaging kita tempah dekat Shah Alam. Kalau packaging macam bungkus, kita daripada siap masak terus bungkus, so kita semualah. Tapi plastik tu, packaging tu kita tempah dekat Shah Alam. So what is the line of machines used and how much? Mesin banyak kat dalam packaging. Tapi kita banyak semi auto, kita tak semua automatic. Sebab kita tak boleh guna automatic semua. So ada yang handmade lah. Ada yang macam Handmade macam semi auto tu adalah, maksudnya macam awak tengok yang sekarang yang besar ni. Okey, satu workers akan duduk situ, pekerja akan duduk tekan satu, so dia akan jalan satu. So dia auto and then dia seal tu manual. Macam tu. what kind of vehicles do you use for logistics? Mana? Saya nak tahu soalan awak. 6. Okey, kita ada sekarang kita guna 2, satu van, satu lori. So lori awak boleh tengok sekarang, jadi nak ambil gambar boleh. So can you explain about the process for creating a pack of Mi Bandung Paste? Okey, kita akan ambil masa 2 hari. Satu hari tu untuk penyediaan barang. Okey, kita sediakan barang mentah. Kita siap basuh udang, siap jemur, lepas tu ayak lagi dalam masa 1 hari. Dan petang kita akan rendam bawang yang dah dikopek dulu. Kita ada mesin dia sekali, kopek semua. Dan hari esoknya baru kita proses blend udang, bawang semua dan terus masak. So ambil masa 2 hari untuk rempah Mi Bandung. So what is the factory flow of Mak Pun for the whole day? Macam ni, bila dia panckat dalam masa Masak daripada macam pagi, kita tutup pukul 7 malam. dia buka start pukul buka 9 pagi sampai 7 malam. Kalau kita ada masak, okeylah starting daripada masak. Macam saya cakap tadi, dah sediakan barang mentah, pagi tu terus blend. And then masak, lepas masak sejukkan. Kalau boleh sejukkan masa 1 hari, dalam macam contoh kita siap masak pukul 3. Kalau start masak awal, habis pukul 3, kita boleh petang tu dah pukul 5 dah boleh package separuh. Kalau tadi kita tengok next day. Kalau lunch, dia lunch pukul berapa? Okey, lunch tu sebenarnya kita bagi masa pukul 1-2. Tapi 1, kadang-kadang 1, 2. staff tak nak keluar pukul 1-2. So diorang stay 1-2 tu diorang duduk dalam atau diorang buat kerja? Diorang duduk, lepas tu dah siap kerja baru diorang nak pergi makan. Sebab makan kita mesti sediakan. Kita banyak sediakan lah, macam pekerja nak makan apa semua, kita akan call lah mana-mana yang dia nak makan.
That's why dia tak tentu. Walaupun kita tetapkan 1-2 untuk dia orang makan. Oh. So, how much are your monthly expenses roughly? Include utilities. Okay. Expenses. Satu. Financial. Okay, macam monthly kita punya expenses. Saya cakap kalau kata ni you nak tahu untuk barang mentah ke apa? Modal Semua. Agak-agak lah. Agak-agak. Roughly. Okay, roughly untuk keluarkan barang mentah untuk 7 jenis dah 500,000 untuk kita beli barang. Tapi untuk 1 bulannya. 1 bulan. So kalau you nak tahu dia punya profit, you timeskan lah 1 kali ganda atau 2 kali ganda daripada situ. Tu tak termasuk utilities ke termasuk sekali? Sekali. Api air semua. Api air sekali. 500,000 tu termasuk dengan penyewaan untuk bayar lori punya, bukan penyewaan lah, maksud saya dia punya monthly punya payment untuk lori, lepas tu barang mentah semua. Sebab apa, sekali kita ambil udang tu dalam 50 atau 60,000. Itu 1 kali. Kalau dah seminggu tu dah 2-3 kali dengan lagi lagi 4 kali tu. 500,000 atau 400,000. Tapi ini yang saya beritahu average untuk hari macam musim perayaan. Maksudnya bulan puasa. Bulan puasa Raya Cina. 2 season tu memang kita banyak keluarkan duit lah untuk barang mentah dan juga utilities. Kalau macam tanya utility macam seperti air, api semua tu, kalau musim perayaan jejak sampai 15 hingga 30,000. Sebab kita running sampai malam, sampai pukul 2 pagi kadang. Sebab kita masak terus pagi memang tak sempat. So, how do you manage your company's finances? What software do you use? Okay, kalau financial untuk jual beli kita guna auto count. Sajalah. What are your company's financial goals for the future? Company's goal. Company's goal untuk financial. Kita nak lebih kukuh. Kalau boleh macam sekarang yang kedai yang ujung tu kita menyewa, kita nak jadikan milik kita juga. So nak dalam kita punya bank pun kita nak ada yang kekal. Financial kita. Itu saja kan? Itu saja. So you nak jalan belakang ke apa? Boleh. Boleh. Nak buat record ni. Okay.